سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia itu yang cuba melarikan diri daripada kematian, khabarkan pada mereka fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu mengejar mereka dan mendapatkan mereka. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu akan didedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu, sewaktu mana kamu lakukan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, Imam Bilal, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah, kerana kita diberi peluang oleh Allah duduk di antara maghrib dan isyak ini, di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Lalu kita dipilih oleh Allah untuk kita duduk seketika bagi membekalkan perjalanan hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ini tidak sekadar di dunia sahaja, tetapi Allah jadikan lepas pada kita hidup di dunia ini, kita akan hidup lagi di satu alam yang disebut dengan alam barzah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Allah jadikan ada lagi alam yang perlu kita bangkit balik. Dia panggil alam mahsyar, alam yang kita dihidupkan kembali. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak lagi. Allah jadikan ada lagi perjalanan. Lepas pada mahsyar, Allah jadikan lagi pada kita untuk kita hidup di alam yang disebut dengan alam sa'idun aw saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Bila Allah sebut tentang syurga dan Allah sebut tentang neraka, Allah cerita terus khalidina fiha abada. Allah kekalkan manusia itu berada di alam tersebut. Bila sebut tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu sampai bila-bila kamu dalam syurga tersebut. Bila sebut tentang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sama juga khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka tu sampai bila-bila. Kalau para hadirin baca dalam Quran, kita akan dapati bila Allah cerita tentang dunia, Allah akan sebut hatta hin, sehingga seketika saja. Hidup atas dunia ini, kamu tak hidup kekal, tak.
Tapi Allah jadikan dunia ini hidup dalam keadaan yang sekejap saja. Maknanya apa dia? Dunia ini bukan satu tempat untuk kita kejar. Tetapi dunia ini tempat untuk kita beramal. Beramal untuk kita pastikan diri kita ni menjadi orang yang berjaya. Berjaya ni bukannya orang yang berjaya dengan rumah kita jadi besar. Berjaya kita bukan berjayanya kerana pangkat kita hebat. Berjaya bukan dikira berjaya bila pengaruh kita ni ramai. Ataupun kita ni memiliki harta benda yang banyak. Semua ni tidak dianggap berjaya lagi. Bila kita dianggap berjaya yang sebetulnya kita berjaya. Dalam Al-Quran Karim disebut orang yang paling berjaya ini bila orang yang berjaya untuk menyasarkan diri dia daripada terhumban ke dalam neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah." Siapa-siapa yang berjaya dimasukkan ke dalam, dia berjaya untuk mesongkan diri dia pada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Faqad faz. Orang inilah orang yang paling berjaya dalam hidup. Allah gambarkan demikian. Faqad faz. Orang yang paling berjaya, orang yang memiliki syurga pada diri dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sepanjang kamu hidup di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu akan hadapi saat yang dunia ni penuh dengan mata'ul ghurur. Satu nikmat yang sekejap, mata'ul ghurur, dan penuh dengan tipu daya sepanjang kita hidup di atas dunia ni. Lalu kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gambarkan orang yang cerdik ini bukan orang yang memiliki ijazah yang banyak. Orang yang cerdik ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bukan orang yang memiliki kenderaan yang mewah. Orang yang cerdik ni bukan orang yang mempunyai title tersendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, siapa yang dia mempersiapkan diri dia, menyiapkan diri dia untuk dia hidup lepas pada dia masuk dalam kubur nanti. Dan dia menyiapkan bekalan amalan dia untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni secerdik-cerdik manusia. Wal ajiz, dan orang paling bodoh di kalangan kamu tahu siapa? Orang yang digambarkan orang bodoh, bukan orang yang sepak tin tepi jalan, tidak. Bukan orang yang tidak memiliki sijil, tidak. Tapi orang yang paling bodoh dalam hidup kamu ini, orang yang bagaimana? Orang yang hidup dia manittaba'a hawahu. Orang yang sentiasa melayan hawa nafsu dia. Kemudian lepas pada layan hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama dia cerita tentang mengenai bagaimana kita nak tahu kita ni cerdik ke tak cerdik. Kita ni dianggap orang yang cerdik ke tak cerdik ni bagaimana pada diri kita. Lalu alim ulama sebut ada satu masa yang kita benar-benar dianggap cerdik dan kita benar-benar dianggap berjaya dalam hidup kita. Bila satu masa tersebut? Masa yang disebut dengan sakarat. Masa sakarat ini merupakan masa penentuan sama ada kita ni berjaya ke tak berjaya dalam hidup kita. Sakarat ini satu masa yang Allah jadikan pada setiap di kalangan kita. Semua di kalangan kita ni akan melalui saat sakarat. Sakarat ini merupakan masa yang paling penting dalam hidup untuk menentukan kita ni berjaya ke tak berjaya dalam kehidupan kita. Sakarat ini merupakan masa yang di mana pembeza di antara dunia dan juga yang disebut dengan suasana kita nak mula masuki alam akhirat Allah. Ini dipanggil masa sakarat. Ulama-ulama cerita masa sakarat ini masa yang kadang-kadang kita bercampur di antara masa kita di dunia dan juga masa kita ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni masa penting dalam hidup yang kita perlu perhati betul-betul. Bila Allah jadikan masa ini setiap di kalangan kita akan lalui. Tak ada orang tak lalui masa sakarat kecuali orang mati syahid. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mati syahid dia tak rasa sakarat. Manakala nabi-nabi dia merasai saat sakarat. Manakala orang yang sesoleh mana pun dia akan melalui saat sakarat. Sakarat yang mesti dilalui dalam hidup dia. Lalu manakala orang mati syahid Allah jadikan pada dia tak terasa langsung saat sakarat yang Allah bagi peluang dan nikmat pada orang yang mati syahid ini sendiri.
Tetapi bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan sangat, berhati-hati pada kita saat sakarat. Banyak dalam ayat Al-Quran Karim pun Allah cerita pada diri kita ni tentang mengenai dalam hidup kita ni, kamu sepanjang kamu hidup atas dunia ni, ada benda yang kamu lari dalam hidup kamu. Kita ni, orang kita ni, dia lari daripada apa dalam hidup ni? Lari daripada masa yang disebut dengan sakarat. Sakarat ni lah masa yang dilarikan dalam hidup. Ayat Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Datang dah saat sakarat yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni, benda apa yang kita lari dalam hidup kita? Sepanjang kita hidup ni, kalau orang tanya pada kita, kamu lari daripada apa dalam hidup? Semua di kalangan kita jawab, lari daripada mati. Lari daripada mati ni, satu benda yang kita lari. Lari daripada mana? Saat sakarat. Allah cerita dalam Al-Quran Karim, yang kamu lari dalam hidup kamu ialah lari daripada sakarat. Sakarat ni, kebanyakan di kalangan kita ni tak bersiap untuk saat yang demikian. Tuan-tuan tanya orang yang jogging pagi-pagi tu kan. Kalau kita tanya orang pagi-pagi jogging, kita tanya dia, kamu lari daripada apa? Dia akan jawab, lari daripada mati. Dia jawab demikian. Kita tanya orang yang makan ubat tiap-tiap pagi tu, makan ubat segenggam setiap pagi tu, kalau kita tanya dia, kenapa makan ubat banyak-banyak pagi-pagi ni? Biar lambat mati sikit ustaz, dia sebut demikian. Mati ni benda yang dilarikan dalam hidup. Di antara sebelum daripada kita mati, maka kita kena lalui masa sakarat, dipanggil. Sakarat ini benda yang besar. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu masa yang sangat menggemparkan dalam hidup kalian. Dalam hidup kita ni, masa yang paling terkejut dalam hidup. Dan dalam kitab-kitab, dia cerita banyak saat mana, bagaimana suasana di saat mana kita melalui saat sakarat ini sendiri. Malam ni saya nak cerita tentang tajuk ni lah. Tajuk yang disebut dengan bagaimana detik saat sakaratul maut yang kita akan lalui dalam setiap di kalangan kita. Tak kira kita ni ustaz ke, sama ada kita datuk ke, datin ke, sama ada kita yang berhormat ke, kita yang amat berhormat ke, semua di kalangan kita ni akan melalui saat yang disebut dengan sakarat yang menggemparkan dalam hidup kalian. Lalu alim ulama tanya, bila masa sakarat ni sebenar yang terjadi dalam hidup kita? Kita ditanya, bila sebenarnya sakarat ini? Sakarat ini bila? Yang disebut dalam Al-Quran Karim, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakarat yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Lalu dijawab, alim ulama jawab, sakarat ini bermula bila? Sakarat yang bermula dalam hidup seorang. Dijawab, setengah alim ulama jawab, sakarat ini bermula dengan sakarat yang umum, di mana seseorang yang sampai saat umur dia 40 tahun, maka dia melalui saat sakarat. Siapa-siapa yang sampai umur 40 tahun, dia akan melalui saat sakarat yang Allah jadikan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahawa dia akan berlakunya kematian dalam hidup dia. Petunjuk tu apa dia? Kita tanya lagi, petunjuk tu apa dia ustaz? Yang Allah nak jadikan petunjuk pada kita saat kematian ini. Lalu alim ulama jawab, di antara tanda petunjuk yang akan berlaku kematian pada kita, bila rambut kita dah mula beruban. Bila rambut kita dah mula beruban, maka di saat tersebut, kita dah mula melalui saat sakarat. Ditanya lagi, bila saat sakarat ini bermula dalam hidup seorang? Lalu alim ulama jawab, bila kita disahkan mempunyai satu penyakit yang mengekali dalam hidup kita. Penyakit ini tanda-tanda kita nak melalui saat sakarat yang besar dalam hidup seorang. Kita mula disahkan ada penyakit kencing manis. Kita mula disahkan adanya penyakit lemah jantung, misal contohnya. Kita ada disahkan penyakit-penyakit yang berpanjangan, yang menunjukkan berlakunya sakarat kali yang pertama dalam kehidupan seseorang. Ini ulama-ulama sebut, ni sakarat yang besar. Biasanya kalau sampai umur hatta balagha arba'ina sanah, Allah Subhanahu wa taala sebut, bila sampai umur kamu 40 tahun, itu menunjukkan bagaimana kamu dah diberi peluang oleh Allah untuk menikmati dunia, dan kamu akan bermula saat mana saat yang disebut dengan usia tua dalam kehidupan kalian.
Umur 40 tahun, maknanya kita bermula tua dalam hidup. Orang barat diajar umur 40 tahun, beginning of life, dia sebut demikian. Permulaan untuk kehidupan. Tetapi bagi orang dalam Islam, Islam tak. Islam ajar umur 40 tahun, kamu kena ingat, usia kamu dah menjejaki usia tua. Tua yang tamu. Dalam hidup kita ni tua yang tamu pada usia 40 tahun. Sampai bila? Sampai usia kita 60 tahun. Ni usia tua yang tamu. Ini saat yang dipanggil sakarat. Dan dalam tempoh ini, ulama-ulama sebut, kebanyakan di kalangan kita diperangkapkan dengan perangkap 99 perangkap kematian yang Allah jadikan semenjak daripada kita berusia 1 hari sampailah kita usia 40 tahun tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau mana anak Adam keluar daripada kandungan ibu dia, Allah perangkapkan pada seorang 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian ini akan berlaku pada diri kita. Ada orang yang terlepas perangkap yang ke-19, tapi dia tak terlepas perangkap yang ke-20. Ada orang yang boleh terlepas perangkap yang ke-45, tapi dia tak terlepas perangkap yang ke-46. Allah jadikan demikian dalam hidup kita ni. Perangkap kematian ini berlaku. Berapa kali dah kita hampir mati, jatuh daripada pokok, berapa kali dah dalam hidup kita. Berapa kali dah kita demam, hampir-hampir mati. Berapa kali dah dalam hidup kita masuk hospital, kemudian keluar hospital. Berapa kali dah kita nazak dalam hidup kita. Ini dipanggil perangkap kematian. Dan disebut dalam hadis Rasulullah, 99 perangkap kematian ini berlaku. Dan saat yang paling banyak berlaku perangkap kematian bila? Bila berusia 40 tahun sampai usia 60 tahun. Satu, ada orang yang usia 45 tahun dia meninggal dunia. Ada orang yang usia dia 52 tahun dia meninggal dunia. Tak sempat usia 60 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masa ini merupakan masa yang kita diajar supaya mengubah diri kita menjadi ahli syurga di saat mana kita berusia 40 tahun. Kita tinggalkan masa sakarat yang tamat ini, yang alim ulama sebut panjang dalam perbincangan para alim ulama. Masa sakarat yang kedua, yang besar dalam hidup kita bila? Bila usia kita dah mencapai usia 60 tahun. Siapa-siapa yang usia 60 tahun, maka dia kena tahu, dia sudah memasuki satu zon yang disebut zon kematian dalam hidup dia. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Sampai usia 60 tahun, jangan kejar lagi dunia. Siapa yang kejar dunia, dia akan terlepas akhirat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia. 60 tahun masa mati. Dipanggil demikian dalam hidup seseorang. Cuma Allah tak tunjuk lagi saat sakarat yang besar dalam hidup kita. Bila umur 60 tahun ni, di antara 60 tahun hingga 70 tahun, masa ni masa kematian yang menjadi biasa dalam hidup orang mukmin. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah panjangkan usia kita lebih pada 70 tahun, kita tidak dianggap tua lagi. Kita tidak dianggap tua lagi. Tapi dalam kitab disebut, kita sudah dianggap bangka, dia panggil demikian. Tua bangka dalam istilah, dalam kitab dia gambar demikian. Bila usia 70 tahun sampai 150 tahun, masa ni, masa yang bila-bila masa kita akan dibuka hijab untuk menunjukkan bagaimana malaikat mula datang untuk mencabut nyawa dalam hidup kita, untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang tiga, masa sakarat yang besar, saat yang Allah nak tunjuk, memang kematian akan berlaku pada kita. Bila saatnya? Bila datang malaikat mula berdiri di hadapan muka kita. Di saat mana malaikat mula berdiri di hadapan muka kita, hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka. Tangan kita mula tak bergerak. Kaki kita tak boleh melangkah lagi. Di saat mana mulut kita tak kedengaran lagi suara. Lalu kita nampak duyun-duyun para malaikat Allah turun. Dalam satu riwayat sebut, seramai lebih kurang paling-paling tidak, setiap kali mana nak cabut nyawa anak Adam ini, malaikat akan turun seramai lebih kurang 40,000 para malaikat Allah. Nak cabut nyawa seorang anak Adam. Bila nak cabut nyawa seorang anak Adam saja, 40,000 paling-paling tidak. Yang turun pada malaikat Allah bersusun-susun dalam keadaan dua wajah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bara' bin Azib, dia cerita, bila dua wajah ini mula datang pada diri kita. Datang mula berdiri di hadapan muka kita. Mula berdiri, sama ada wajah
yang secantik-cantik wajah. Kemudian dalam keadaan berwarna putih, berbau wangian raihan, yang wangi semerbak. Yang ni wajah yang pertama yang datang. Ataupun datang dengan keadaan wajah yang menakutkan. Takut setakut-takutnya. Tak pernah dibayangkan wajah setakut ini. Waktu mana Nabi Ibrahim AS minta dengan Allah SWT nak tengok yang disebut dengan wajah malaikat maut. Lalu dibawa datang malaikat maut. Malaikat maut diri saja depan malaikat Jibril. Lalu disebut, ya wahai Nabi Allah yang dikasihi oleh Allah. Disebut oleh malaikat tersebut, Allah mengarahkan aku datang untuk mempamerkan wajah aku. Nabi Ibrahim sebut, aku nak tengok wajah kamu. Wajah yang menakutkan. Di saat mana kamu nak cabut nyawa orang yang tak beriman pada Allah. Lalu katanya malaikat maut, saya rasa kamu tidak mampu untuk melihat wajah saya. Nabi Ibrahim AS sebut, tunjukkan wajah kamu sekarang. Saya nak tengok sekarang. Lalu bila tunjuk saja wajah, malaikat maut tersebut jatuh pingsan. Nabi Ibrahim AS. Kemudian bila bangkit saja, ditukarkan wajah menjadi wajah yang paling indah di saat mana nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Ibrahim sebut, kalaulah seluruh manusia dinampak wajah kamu, saat yang pertama kamu nak cabut nyawa manusia tadi, nescaya tidak ada seorang pun manusia yang sanggup memakan makanan, yang tidak ada lagi gelak ketawa manusia di atas dunia ini. Tidak ada lagi rasa suka dan gembira atas dunia melihat wajah kamu yang menakutkan dan menggerunkan itu. Lalu nak gambarkan tentang dua wajah ni akan terjadi. Bila dua wajah ni datang, kalau wajah tersebut datang depan kita mula bagi salam, sebut je Assalamualaikum, wahai hamba Allah, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari, wahai jiwa yang tenang, keluar kamu daripada jasad ini. Sebut keluar saja tersebut. Lalu di waktu tersebut bermulalah saat sakaratul maut yang paling besar dalam hidup di kalangan kita akan bermula saat demikian. Ada satu lagi wajah yang menakutkan, yang datang dalam keadaan wajah yang busuk, bau yang menakutkan, kemudian wajah yang menakutkan diri depan muka kita. Rasulullah sebut, tak ada salam, tak ada ucapan kedamaian, tak ada ucapan ketenangan. Dia mula berdiri saja depan kita, dia mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja ni, menggigil tubuh badan. Malaikat mula masuk. Bila masuk saja saat tersebut, masuk tu terus ke hujung kaki. Bila pergi terus ke hujung kaki ni, sampai di hujung kaki saja, bila malaikat pergi terus sampai ke hujung kaki, hadis Bara' bin Azib cerita, mula tarik saat tersebut, bila tarik saja roh daripada hujung kaki, malaikat masuk tu, malaikat umum terus, waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk saja, terus ke hujung kaki. Bila sampai di hujung kaki kita, mula ditarik daripada hujung kaki. Tarik di hujung kaki ni, Rasulullah SAW sebut, kamu akan rasa sakit seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Rasulullah mula gambarkan sakitnya ini, sampai Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kamu tak pernah terbayang sebegini rupa rasa sakit dalam hidup. Bila tanya oleh sahabat-sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Bila campak di pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Bila tanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, paling ringan yang dirasakan oleh umat aku, Rasulullah sebut, bagaikan dicincang di tengkuk kamu sebanyak 300 libasan mata pedang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana sakitnya saat sakarat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan dalam badan kamu digodok dengan besi yang berduri. Besi yang berduri digodok sampai ke perut kamu, direntak naik ke atas. Rasulullah sebut banyak dalam hadis Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, dia tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sakitnya saat sakarat ini ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Saat mana dia melahirkan zuriat, dia teran nak keluarkan zuriat. Sampai terkeluar najis-najis. Najis tu terkeluar sama. Sakit dia tu menggigil. Badan dia tu. Nampak peluh atas dahi dia. Rasa sakit yang amat sangat. Tu nak keluarkan zuriat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada lagi 98 lagi juzuk kesakitan kematian saat sakarat yang berlaku di kalangan setiap umat manusia ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sakitnya saat tersebut sampai peringkat tangan ini melilang. Tangan Rasulullah, katanya Aisyah, bila aku lihat Rasulullah wafat, saat Rasulullah sakarat Rasulullah, aku tengok tangan Rasulullah tu bergerak. Bergerak. Bila bergerak tangan Rasulullah tu macam cari sesuatu. Aku ingat Rasulullah nak dapatkan sesuatu, aku ambil bekas air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diletak bekas air, kemudian dimasukkan tangan Rasulullah dalam bekas air tersebut. Rasulullah ambil tangan Rasulullah, Rasulullah sapu di atas dahi ni. Sambil sapu di atas dahi ni, Rasulullah sebut, "Allahumma a'inni ala sakaratil maut." Ya Allah, tolong bantulah aku saat mana aku melalui saat sakaratul maut ini ya Allah. Dibaca doa demikian. Nak sebutnya sakit sungguh dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kata, bermula daripada saat itu aku tak fikir lagi ada lagi keringanan lepas pada sakarat yang dilalui oleh Rasulullah itu yang akan aku lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan suasana yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat mana sakarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, kalau kita baca lagi dalam hadis ini, panjang hadis yang cerita saat sakarat. Bila sakarat bermula, masa berubah terus. Masa kita berubah terus. Masa kita di antara dunia dan akhirat. Di antara dunia dan akhirat. Tuan-tuan kata, "Ustaz, panjangnya masa tersebut Ustaz." Panjang yang dirasakan bagi orang yang nak meninggal dunia. Orang yang hidup, dia rasakan macam biasa saja. Kadang-kadang kita tengok macam kejap je masa sakarat. Tak, sebenarnya Allah telah panjangkan masa dia. Sebagaimana kita tidur, mimpi. Kadang-kadang kita tidur sekejap je. Tidur dalam 5 minit je. Tapi kita rasa macam kita pusing dunia. Kita round dunia. Bila sakarat, Allah ubah masa. Masa menjadi panjang terus. Start daripada hujung kaki kita. Bila tarik saja di hujung kaki kita ni, roh kita mula ditarik saja daripada hujung kaki, rasa ngilu tak boleh nak sebut. Syaitan pula mula datang. Syaitan mula datang. Syaitan mula pujuk daripada bawah kaki lagi. Syaitan pujuk. Jangan taubat ya, jangan taubat. Jangan taubat. Relax, relax. Kalau kamu taubat saat ini, roh kamu akan cepat keluar daripada jasad kamu. Kamu jangan taubat. Satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah terima taubat hamba ini sehingga malam yugharqir, sehingga roh kamu sampai di halqum. Roh sampai di halqum, Allah tak terima dah taubat. Tapi roh di hujung kaki ni, orang kita tak taubat. Kenapa tak taubat? Keliru. Teragak-agak. Ni benda apa yang sedang berlaku ni? Benda apa yang sedang berlaku? Tarik daripada hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Ni kumpulan yang pertama. Malaikat maut, kumpulan yang pertama masuk, tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Bila naik sampai ke lutut, dilepaskan sekejap, masuk kumpulan yang kedua pula. Bila masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut, tarik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, dia rasa terkejut. Dia rasa sejuk di pusat masing-masing. Di waktu ini, dalam keadaan mula sejuk di pusat kita ni, mula dalam keadaan roh kita ni, mula turun sedikit demi sedikit. Turun daripada pusat sejuk tu, sejuk yang amat sangat. Bila rasa sejuk ni, tiba-tiba roh kita ni turun. Sikit ke bawah. Syaitan mula sebut, kan aku dah kata, tak mati lagi katanya syaitan. Relax bro, relax katanya syaitan. Relax, bertahan. Katanya syaitan, tak mati lagi tengok ni. Roh kamu sedang turun.
Roh sedang turun. Bila sampai di pusat ni, turun ke bawah ni. Bila turun ke bawah ni, sampai bawah kemaluan kita. Na'udzubillah min zalik. Sampai bawah kemaluan ini, tiba-tiba masuk kumpulan yang 3, rentak terus naik. Zup, naik sampai ke halkum. Bila naik sampai ke halkum, dalam kitab di sebalik tabir kematian yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, bila tarik sampai daripada bawah ni, dia terangkat sama urat perut ni. Urat perut ni naik sama. Testis orang lelaki ni terloncat naik ke atas. Disebutnya bila tarik saja, naik sampai ke halkum terus. Bila sampai ke halkum, baru perasan mati. Baru perasan Allah mati disebut. Allah mati tu bila sampai ke halkum je, mulut tu sebut terus, qala inni tubtul an. Ya Allah, mulai sekarang saya taubatlah ya Allah. Orang section 9 ni, saya nak pesan betul-betul. Kalian jangan sebut kalimah ini. Bila roh kalian sampai di halkum, jangan mula sebut qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Jangan. Kalau tuan-tuan sebut kalimah ini, menunjukkan tuan-tuan tak bersedia untuk menghadap saat yang dinamakan dengan saat sakarat yang berlaku dalam hidup kita. Allah sebut terus, bila sampai di halkum, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia bila ditarik dan direntak sampai di halkum, tiba-tiba mulut dia sebut, ya Allah, sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah kata tak dianggap taubat. Allah sebut melalui malaikat, bukan taubat dah masa ni. Masa ni baru kamu nak taubat. Tiba-tiba turun terus malaikat. Malaikat turun. Malaikat sebut, kalla, jangan begitu hidup ni. Hidup ni jangan begitu. Iza balagatit taraqi, ketika mana digentak, roh kamu sampai di halkum. Wa qila man raq. Lalu malaikat tanya terus, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu, siapa? Yang kamu rasa tadi, kamu rasa kamu ni doktor kan? Kamu rasa kamu makan ubat kan? Kamu rasa kamu ni hebat kan? Nyawa kamu tidak akan berjumpa dengan Allah. Sekarang, cuba kamu lari sekarang, turun balik. Turun balik sekarang. Roh kamu turun balik. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Masa yang kamu lari, sepanjang kamu hidup di atas dunia, ni sekarang kamu berjumpa dengan saat yang disebut dengan mulaqikum, di mana Allah pertemukan kamu dengan saat kematian. Lalu malaikat tanya terus. Kemudian turun. Roh kamu sekarang turun. Turun sekarang. Malaikat cabar supaya kita turun. Turun kamu. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasan, mati dah aku ya Allah. Mati aku ni, wal taffatis saq bis saq. Mata ni Allah sebut terbeliak kanan kiri, memandang saat mana hampir dengan kematian untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mula cerita demikian. Bila sampai di sini, saya nak pesan pada tuan-tuan. Sampai di halkum, tuan-tuan jangan terlepas daripada sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan ingat betul-betul yang saya pesan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan tertinggal sebut yang ni. Tapi dalam satu riwayat kata, bila sampai di halqah ni, nak sebut la ilaha illallah tu tak boleh. Ramai orang kita ni daripada 10,000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Dalam satu riwayat yang lain sebut, daripada 1,000 umat Rasulullah yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap. 9,999 lagi, 999 lagi tak boleh mengucap. Doa pada Allah biar kita salah seorang di antara tersebut. Mudah-mudahan yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah insya-Allah. Kita berdoa demikian dalam hidup kita. Biar kita tahu satu saat di mana bila sampai di halqam kita ni saja nak sebut tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kerana mengucap ini bukan mengucap dengan hafalan, tetapi mengucap ini dengan amalan. Nak sebut la ilaha illallah ni
dengan amalan yang boleh menggerakkan lidah kita menyebut la ilaha illallah. Di saat mana genting ini, malaikat, kalau Allah sayang pada kita, dalam hadis Rasulullah sebut, malaikat cari ni, mana la ilaha illallah. Cari dekat kaki tak jumpa la ilaha illallah. Cari dekat tangan tak ada la ilaha illallah. Cari dekat kepala tak ada la ilaha illallah. Cari tak ada juga. Tapi nyawa dah sampai di halqam dah. Tiba-tiba saat tersebut apa yang dilakukan? Malaikat akan tepuk. Malaikat akan tepuk bawah dagu seorang hamba Allah. Tepuk sekali, pup sekali. Pup sekali tersebut, lidah dia sebut Allah. Allah tu, malaikat cabut terus. Kop, keluar terus daripada badan seorang ini sendiri. Sebab tu Rasulullah pesan banyak kali. Bila ada orang yang hampir meninggal dunia, di kalangan kita, jangan pergi cakap tentang dunia lagi. Pergilah hajar pada dia sebut dengan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, ulang sebut la ilaha illallah. Orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau dia dah sebut la ilaha illallah, kamu jangan cerita lagi tentang urusan lain. Jangan sebut lagi. Bila sebut la ilaha illallah, kamu diam. Kamu diam. Jangan cakap lagi tentang yang lain. Bila orang dekat istihdar, saat mana roh sampai di halqam ini. Kerana saat ini sangat genting. Kerana masa ni juga, masa syaitan mula menyambar menjadi arwah ayah kita. Syaitan datang sebelah kanan. Dalam hadis Rasulullah, hadis yang panjang cerita, syaitan menyambar menjadi arwah ayah kita. Menyambar menjadi arwah ayah ni, dia akan suruh terus, anakku, ni abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu anakku. Anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan abah. Kalau kamu nak selamat, kamu matilah dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi sewaktu-waktu dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Satu Imam Malik sebut, kalau orang yang dekat nak meninggal dunia, kita pergi mengajar pada dia sebut la ilaha illallah, dia geleng kepala. Dia geleng kepala tu, kalau kita sebut la ilaha illallah, dia geleng kepala. Sebenarnya dia bukan geleng kepala pada kita, tetapi dia geleng kepala pada syaitan yang berada di sebelah dia di saat tersebut. Bila kita sebut la ilaha illallah, dia geleng kepala. Jangan pula kita sangka buruk dengan dia. Jahat pula dia ni dia. Nak mati pun geleng kepala lagi tersebut. Jangan. Bila dia dah dia geleng kepala, menandakan dia sedang geleng kepala pada syaitan yang berada sebelah dia saat sakarat yang sedang berlaku saat genting itu sendiri. Ini masuk penentuan sama ada boleh berjaya masuk syurga ke tak masuk syurga. Masa ni sampai di halqam. Roh kita sampai di halqam menentukan kita ni ahli syurga ataupun tidak. Bila sampai di sini syaitan tak berjaya memujuk kita, dia menyamar menjadi arwah ibu pula. Dia menyamar menjadi arwah ibu. Dia akan sebut apa dia? Anakku, jangan mati dalam Islam. Jangan mati dalam Islam. Dia goyangkan buah dada dia. Rasulullah cerita ni, sambil digoyangkan buah dada dia, dia sebut, anakku, dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Ini ummi kamu, ini ibu kamu, ini mak kamu, ini mama kamu. Waktu mana kamu kecil dahulu, kamu menyusu dengan dada ini. Anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan ummi. Mati dalam Kristian, kamu akan selamat. Dia akan sebut demikian. Nama saya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya sebut tadi tentang mengenai saat sakarat yang kita akan lalui. Sebenarnya dalam hadis-hadis Rasulullah cerita banyak cerita tentang saat sakarat ini, yang saya rasakan perlu sangat untuk kita di kalangan kita belajar supaya kita boleh selamat. Kerana masa ni masa yang paling penting dalam hidup kita, menjadikan penentuan pada diri kita ni sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Beruntungnya kita kalau saat mana kita menghadap depan Allah, mulut kita ni tak terhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beruntungnya kita saat mana kita meninggal dunia ni dipanggil mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kejayaan yang paling utama dalam hidup seorang. Berjayanya kita diukur bukan diukur dengan harta benda kita. Berjaya kita diukur saat mati kita. Bila kita mati dalam keadaan husnul khatimah, maka berjayalah kita. Kerana nak jadi husnul khatimah ni payah. Payah pada seorang. Tak mudah di kalangan kita. Ramai di kalangan kita gagal. Gagal kerana apa dia? Amalan yang tidak membantu pada dia untuk menjadikan husnul khatimah. Bila amalan kita mengganggu kita? Bila roh kita sampai di halqum, tak boleh nak mengucap. Orang tak boleh mengucap ni bukan kerana disebabkan yang dinamakan dengan kerana saat itu sakit dia tu saja, tidak. Dia jadi keliru. Saat mana sampai di halqum ni, dia sakit, badan dia sakit yang amat sangat. Kemudian dia saat mana dia nak fikir, dia nak tinggal dunia, nak tinggalkan dunia. Sedangkan masa yang sama dia nak melalui saat dipanggil barzah. Malam pertama di barzah. Masa keliru. Jadi 3 masa ni terbentuk pada satu saat di mana roh sampai di halqum. Bila roh sampai di halqum, kemudian syaitan pula ganggu. Syaitan pula, dia bukan ganggu biasa-biasa. Dia mengganggukan keyakinan kita pada Allah. Di antara benda yang diganggu keyakinan kita, tak boleh mengucap. Kita tak boleh mengucap. Syaitan ini disebut, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan aku. Aku ni arwah ayah kamu. Aku ni abah kamu. Kamu yang kamu sayangkan dengan aku. Matilah dalam Yahudi. Bila kita tak mati dalam Yahudi, dia menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Goyangkan buah dada ni. Matilah bersama dengan Umi. Umi mati dahulu dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dah dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan section 9 ni tuan-tuan. Syaitan section 9 dia tak sebut mati dalam Yahudi. Orang section 9 mana kenal Yahudi? Syaitan section 9 ni dia tak sebut mati dalam Kristian. Orang section 9 mana kenal Kristian? Tapi tuan-tuan percaya, dekat nak mati nanti, kita dekat nak meninggal dunia nanti, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah anakku dalam Islam sekularis. Matilah anakku dalam Islam Syiah. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut demikian. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan, dan dia mati dalam keadaan dia tidak beriman pada Allah sepenuhnya, pada Islam itu sendiri. Sebab tu Allah suruh kita ulang dengar. Setiap hari Jumaat, sentiasa diulang sebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Muslim di sudut apa dia? Muslim di sudut akidah. Keyakinan kita dengan Islam. Jangan longgar. Dalam hidup kita ni, orang kita ni, lagi lama dengan Islam, lagi dia longgar dengan Islam. Lagi lama dia hidup, lagi dia rasa yakin dengan harta benda. Dia lagi yakin dengan kuasa. Dia lagi yakin dengan nyawa dia. Dia tak yakin dengan Allah. Yang ni bahaya dalam hidup. Kita longgar keyakinan dalam Islam. Jangan longgar keyakinan dengan Islam. Lagi kita berusia, lagi kita yakin yang kita ni mesti dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka.
Dalam hidup kita ni lagi berusia kita, lagi warak kita. Lagi berusia, lagi soleh kita. Itu tanda kita yakin dalam hidup kita. Jangan kita ni lagi berusia, lagi bertambah umur kita, lagi kita jauh dengan Islam. Jangan. Jangan hidup kita demikian. Jangan kita rasa hebat dibandingkan kita dengan Islam. Allah jadikan Islam ni satu cara hidup dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai dinan, sebagai satu cara hidup dalam hidup dia, falan yuqbala min, Allah tak akan terima dalam hidup dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Ada orang tanya, "Ustaz, kami ni tak yakin ke Ustaz? Kami semayang lah kan?" Anda sebut demikian. Ya, orang kita tak yakin. Dalam yang disebut ekonomi Islam, orang kita tak yakin. Dalam sosial Islam, orang kita tak yakin dengan Islam. Ekonomi Islam, orang kita pergi ke bank. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Maknanya dia tak yakin dengan ekonomi Islam. Orang kita dalam sosial Islam, orang kita tak yakin. Sosial Islam, politik Islam, pendidikan Islam, kita tak yakin dalam hidup kita. Bila kita letak Islam satu sudut, kemudian kehidupan kita satu sudut yang lain, yang tak terlibat dengan agama, itu menunjukkan kita hilang keyakinan dengan Islam. Tuan-tuan, jangan jadi demikian. Hidup ini, semakin lama kita hidup, semakin yakin dengan Islam. Sampai tak goncang. Dan jangan kita sampai lupa kepada yang kedua, yang boleh menggoncangkan kita saat ini, ialah ibadah kita pada Allah. Ibadah kita apa dia? Dalam hidup kita jadi rosak. Dalam hidup kita tinggal solat. Lagi berusia, lagi payah nak solat. Lagi berusia, lagi kita buat alasan, penat, letih, lalu kita tak solat. Jangan demikian dalam hidup. Kerana yang ni menggoncang keyakinan, menggoncang saat mana kita nak menghadap depan Allah. Saat mana roh kita dihadapkan di hadapan Allah. Ni gangguan dalam beribadah. Yang ketiga, rosaknya akhlak. Ramai di kalangan kita ni rosak akhlak. Rosak akhlak apa dia? Rosak akhlak dia, hubungan dia dengan mak ayah dia rosak. Dia boleh jaga hubungan dia dengan pasangan hidup. Tapi dengan mak ayah dia menyakitkan hati mak ayah dia. Belajar daripada peristiwa yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah. Belajar pada di kalangan orang-orang yang derhaka pada mak ayah macam mana. Yang berlaku di kalangan mereka sebut. Dekat nak menghadap depan Allah, tak boleh nak mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Sikap dan peribadi yang buruk sesama kita ini sendiri. Sampai Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan dia memutuskan silaturahim di kalangan mereka tersebut. Rasulullah gambarkan demikian. Nak sebut hanya apa dia? Tanda kamu tak boleh mengucap. Ni bila sampai roh, sampai di halqam, tak boleh nak sebut. Nak sebut tak boleh. Nak buat macam mana? Sampai peringkat disunatkan orang yang hidup ni sugikan gigi dia. Sugikan gigi dia. Bila roh sampai di halqam, bila tak boleh mengucap lagi, ambil minyak atar, sapu di atas dahi dia supaya dia bau, wangi saat itu. Kemudian tak boleh juga ambil minyak zaitun, sapu di bawah tengkuk dia, di gerham dia ni sendiri. Nak suruh dia mengucap, nak benarkan dia mengucap, hadapkan muka dia ke kiblat, mulakan baca. Tak boleh juga baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Antaranya yang diajar oleh Rasulullah suruh kita baca surah Yasin. Rasulullah SAW suruh kita baca apa dia? Yang disebut dengan surah Ar-Ra'd, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman dan surah Al-Munafiqun, yang diajar supaya kita baca saat mana roh sampai di halqum ini. Kerana masa ni paling penting dalam hidup seorang. Bila sampai di halqum, dua je keadaan. Bila boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanda dia di kalangan orang-orang yang sesama daripada saat mana dia berada, di saat mana dia masuk dalam kubur nanti. Tapi bila sampai di halqum tak boleh mengucap juga. Saat mana dah sampai masa dia, masa tu baru dia perasan, aku mati disebut. Aku mati tu, baru malaikat maut tahu. Oh, dia ni kena mati rupa-rupanya. Saat mana tarik tadi, malaikat maut tak tahu lagi. Mati ke tak mati. Sampai tuan badan ni perasan dia mati, barulah malaikat maut tahu, baru ni mati. Bila tarik saja, kok tarik di halqum ni, kok tu bunyi satu benda yang patah, kok sekali. Kak sekali sebut, roh ni naik. Naik terus sampai ke melalui mata ini, roh ni akan tersembuh keluar daripada mata anak Adam.
Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah genjis bekas air tersebut. Rasulullah sebut, beginilah keadaan roh orang yang tidak mukmin, yang tak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuangkan bekas air itu, Rasulullah tunjuk roh orang mukmin keluar dari bekas air ni macam ni lah. Rasulullah sebut cantik je masuk dalam bekas air. Bila masuk roh orang mukmin ni masuk dalam bekas yang warna putih, bau semerbak, bau wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut malaikat-malaikat akan tanpa menampung. Roh ni akan dihulur di antara satu sama lain sambil disapu dengan minyak wangian kasturi yang datang daripada raihan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bila sapu saja sambil-sambil malaikat sebut beruntung dia mati dalam keadaan saleh dan masuk di kalangan hamba Allah yang saleh. Manakala orang yang tidak mukmin, bila keluar daripada mata dia saja masuk dalam bekas yang warna hitam, bau busuk sebusuk-busuknya, kata Rasulullah. Semua makhluk Allah bau kecuali dua makhluk saja yang tak bau, yang disebut dengan jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia yang tak bau. Bila masuk dalam bekas yang warna hitam tu, malaikat ni sambil tepuk roh tersebut. Celakalah, bangsalah, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Malaikat palu ni masuk dalam bekas ni, kemudian dicantum saja, mula roh kita ni mula diangkat naik ke langit. Naik saja, roh orang mukmin dia naik dalam mukmin yang jaga amalan dia. Antara amalan yang dijaga ialah surah Al-Kahfi yang dibaca pada setiap malam Jumaat. Surah Al-Kahfi, jemaah-jemaah sekalian yang baca malam Jumaat, dia akan menjadi bekas yang indah. Saat mana roh kita ni masuk dalam tersebut, dicantum, dia naik saja, seluruh makhluk ni nampak bekas yang cantik, yang indah itu naik menghadap di hadapan Allah. Bila naik saja roh dia, penjaga langit yang pertama akan tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntung dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Dibukakan pintu langit kedua, ketiga, keempat sampai yang ketujuh. Bila sampai ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Bila sebut tentu syurga Illiyin, turun terus roh. Roh ni turun diri di hujung kepala masing-masing. Kalaulah saat mana menghadap depan Allah, yang kedua ni keluar tu tersembuh, bau busuk sebusuk-busuk ni. Masuk dalam bekas tu, bau busuk ni cantum, naik je langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama akan sebut apa dia? Celaka dan bangsalah dia. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Celaka tu sebut sampai terawang-awang. Ada yang lepas, ada yang tak lepas, terawang-awang sampai peringkat Allah sebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin. Bila sebut neraka Sijjin, turun terus roh ni diri di hujung kepala masing-masing. Saat itulah bermulanya pengembaraan yang disebut dengan kematian bagi setiap anak Adam. Kita mula mati. Mula kita mati. Tadi dipanggil sakarat. Mati bila roh keluar daripada mata seorang, maka dia anggap mati. Dia anggap matilah. Waktu mana dia mati ni saja anak Adam tersebut, di saat tersebut kita mula berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh bilang orang yang datang untuk ziarah jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka muka kita. Kita rasa saat mana orang usung nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat butang baju kita mula dibuka untuk dimandikan jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah tu, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Perlahan-perlahan, sehingga kan disunatkan orang yang mandi jenazah ni jangan jiruh terus begitu. Jenazah ni jangan. Jangan jiruh macam jiruh bunga tersebut, jangan. Jangan jiruh macam nak basuh kereta, jangan. Ambil tangan kita, kemudian jirus di atas telapak tangan. Genjis-genjis. Kemudian turunkan air itu. Biar dia kena air itu, dalam keadaan lembut air itu yang kena. Nak sebutnya, setiap kali mana titisan air yang kena pada badan seorang, dia rasa sakit ngilu yang amat sangat pada tubuh badan dia. Bagaikan badan melecur seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Semua rasa sakit di saat itu. Bila mandi saja jenazah kita ni, kita boleh nampak. Orang usap jenazah kita boleh rasa. Kita boleh rasa saat mana orang keringkan badan kita,
orang usung jenazah kita, kita boleh nampak saat mana orang mula usung jenazah kita, nak solat jenazah kita boleh bilang berapa orang yang datang untuk nak solat jenazah kita. Kita boleh nampak anak-anak kita buat apa dia. Isteri kita, pasangan hidup kita lakukan apa dia. Kita nampak semua saat demikian. Lalu kita akan sibuk tanya, kamu nak bawa ke mana ni jenazah ni? Bagi orang mukmin, dia akan sebut terus, cepat-cepat, aku tak sabar untuk berada dalam syurga Allah. Manakala yang tidak mukmin akan sibuk tanya, nak ke mana ni? Nak ke mana ni? Orang usung jenazah kita sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur, kita letak je jenazah kita tu, kita nampak dah hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Baju macam jubah ni, warna hitam, dalam keadaan hitam kebiru-biruan, duduk hujung kaki kita. Bila diangkat saja jenazah kita untuk diturunkan ke liang lahat, angkat saja nak turun tu, kena terus lah ad-darat disebut. Pum sekali rasa dah. Kali yang pertama kita akan rasa, dipanggil rasanya himpitan kubur. Himpitan kubur. Semua di kalangan kita kena. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az ni, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, waktu mana dia diusung jenazah dia untuk ke kuburan, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az diturunkan jenazah dia ke liang lahat, Rasulullah sebut, aku diperlihatkan oleh Allah, sekali Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur, pum sekali. Pum tu menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lapang kembali Sa'ad bin Mu'az. Ni Sa'ad bin Mu'az ni sekali kena himpitan kubur. Bila kena tu, kemudian lepas itu renggang kembali. Menjadi kembali Sa'ad bin Mu'az. Bila tanya pada Rasulullah, sebab apa Sa'ad bin Mu'az kena? Sebab dia tak bersih air kencing dia. Tak bersih air kencing dia. Ini sebut demikian. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Lalu dia jawab, Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing dia. Lalu tanya, macam mana tak bersih air kencing Sa'ad bin Mu'az ini? Keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, memandangkan kami diberitahu, Rasulullah sebut tak bersih air kencing dia ni, dia pernah balik daripada permusafiran dia sekali, dia kencing sambil berdiri. Bila dia kencing sambil berdiri sekali, kerana itulah mungkin dia menyebabkan dia kena himpitan kubur itu. Sekali kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Tu kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Nak sebutnya pada diri kita ni, gambaran dalam hidup kita yang tak habis-habis. Gambaran dalam hidup kita ni, bagaimana himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad pun tak terlepas. Yang terlepas himpitan kubur ni ialah Nabi-Nabi dan juga Rasul. Yang lain tu kena semua himpitan kubur. Termasuk siapa saja di kalangan kita yang nak sebutnya, bila turun saja, hadap je muka ke kiblat. Letak je muka kita, hadap muka kita ke kiblat, bau tanah depan muka kita. Orang buka muka kita ni, dengar terus bawah telinga kita ni, selamat datang, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Bila tutup saja liang lahat, tutup je liang lahat, kedengaran tanah-tanah yang turun. Dengar terus tanah-tanah yang turun. Bila dengar tanah-tanah yang turun tu, tan, lama, tutup saja kubur kita ni sampai pagar lutut je. Sampai pagar lutut. Diri terus malaikat munkar dan nakir depan muka kita. Halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau segala-galanya. Tiba-tiba mulut sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup. Ya Allah. Mulut ni, orang dalam kubur tu, kalau kita boleh dengar suara mereka dalam kubur, mereka kata apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik, ya Allah. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut, tanda tuan-tuan tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Bila sebut qala rabbirji'un,
Kenapa nak hidup balik? Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99, mereka sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang sekejap je malaikat. Nak hidup sekejap je malaikat, sekejap. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik malaikat, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Nak buat balik amalan salih. Nak buat balik. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang, katanya malaikat. Cakap besar je nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan mulai daripada sekarang, kamu akan mula di saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik menghadap di hadapan Allah nanti. Mereka nak hidup untuk apa? Alim ulama tanya, mereka nak hidup kalau dapat satu masa bila? Mereka nak hidup. Dia jawab, kalau boleh hidup, nak hidup bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Mereka kata, Allah, 3 bulan panjangnya masa. Kamu nak hidup. Kalau tak boleh hidup dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, Ramadan, kami nak hidup bulan Ramadan dia. Ramadan dia bagi peluang. Tak boleh, Ramadan pun tak boleh. Kalau tak boleh, Ramadan pun tak boleh. Ramadan tak boleh, bagi peluang sehari je hidup. Sehari je hidup. Dia tanya, sehari pun tak boleh. Kalau tak boleh juga, bagilah peluang saat sakaratul maut kembali. Ni tajuk yang kita bincang malam ni. Bagi peluang saat sakaratul maut kembali. Nak sekali je. Kerana terlepas. Saat sakaratul maut, terlepas menjadi husnul khatimah. Masa yang paling penting dalam hidup ini bukan masa saat kahwin. Bukan masa saat yang kita menggulung ijazah. Masa yang paling penting dalam hidup di kalangan kita yang hidup ni bila? Sekejap lagi. Saat sakaratul maut. Yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini. Di kalangan orang yang tersamak saat mana kita dekat dengan menghadap depan Allah. Malaikat turun. Malaikat akan sebut dua je pada diri kita. Kalau tuan-tuan boleh dengar dua suara ni. Kedengaran dua suara ni. Tanda kita husnul khatimah. Apa dia? Kalimah yang pertama. Disebut innal ladzina amanu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila dengar saja dekat nak meninggal dunia, malaikat turun, malaikat kata apa dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, malaikat sebut alla takhafu. Jangan takut ya, malaikat sebut. Malaikat datang tu, malaikat pujuk, jangan takut, jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan sedih. Sekarang dah sampai masa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira pada kamu. Syurga yang telah disediakan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Allah pada kamu sekarang. Nampak terus tempat dalam syurga, senyum terus. Tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Ataupun bila sampai dekat nak meninggal dunia, datang suara. Datang suara kedengaran yang kedua. Dengar kat telinga kita. Kita tengah tidur, tiba-tiba kita kejut. Kejut, bangun. Dengar je suara apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu pada Allah yang Allah sedang redha pada kamu dan kamu tentu seronok dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam syurgaku. Mulut ni sebut terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kesempatan yang terbaik yang Allah kurniakan dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan dapat nikmat demikian bila kita boleh istiqamah dengan Islam. Dan kita jaga betul-betul Islam yang sedang kita pegang sekarang ini, yang sedang kita imani dalam hidup kita. Di saat tersebut kita akan dapat nikmat yang Allah kurniakan pada kita, insyaAllah. Saya rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita nikmat untuk kita memahami saat sakarat yang besar. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan belajar tajuk ini, tuan-tuan. Alim ulama karang kitab. Karang kitab. Saya fikir tuan-tuan jangan terlepas daripada belajar tentang macam mana saat sakarat kita. Macam mana hari saat orang usung jenazah kita. Macam mana saat malam tamu kita di barzah. Macam mana saat kitanya nak minta bantuan dalam kubur, kita nak minta bantuan orang yang hidup balik. Macam mana cara sebut? Kalau kita tak belajar, memang kita tak boleh nak dapat benda demikian. Kena duduk dalam majlis ilmu. Datang tuan-tuan,
duduk dalam majlis ilmu. Di Selangor, di tempat kita ni, Shah Alam terutamanya, banyak sangat majlis-majlis ilmu yang ada. Tuan-tuan jangan terlepas daripada peluang itu. Duduk belajar dan kita cari, kita susun. Para asatizah ini susun macam-macam tempat dan cara untuk kita nak belajar dan menambahkan ilmu ini sendiri. Ana sendiri pakat dengan sahabat-sahabat buat medan ilmu di U12 tiap-tiap hari Ahad. Kalau tuan-tuan tak ada masa yang lain, datang je di U12 pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi. Bawa anak-anak, bawa keluarga untuk kita belajar di medan ilmu. Di tempat-tempat lain dah ada dah medan ilmu. Di Shah Alam ni tak ada lagi. Di Kelantan dah lama dah orang dengan medan ilmu. Di Terengganu ada medan ilmu. Di Kedah ada medan ilmu. Di beberapa tempat yang orang soleh ada medan ilmu. Di Shah Alam ni ada medan selera je dipanggil. Medan selera, medan ilmu tak ada lagi. Jadi kita buat medan ilmu setiap hari Ahad tu. Kalau para sekalian ada masa, datanglah insya-Allah. Ana akan sirikan balik siri Mau'izati insya-Allah. Bermula baru seminggu baru kita mulakan demikian di U12 tersebut, di tepi highway tersebut insya-Allah. Hari Ahad, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kesempatan demikianlah. Atau yang keduanya, kat luar nanti tuan-tuan ada satu kitab yang ana karang ni. Kitab ni kalau tuan-tuan dapat, tuan-tuan hafal satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kitab ni sebenarnya ana buat seminar sebelum daripada pilihan raya sebelum baru ni. Ana buat seminar di Dewan Raja Muda tu, Raja Muda Musa ni, section 7 tersebut. Yang daftarnya seramai lebih kurang 1,500 orang. Yang datang tu 2,500 orang datang. Datang seluruh ramai. Kalau tuan-tuan terlepas tu wallahu alam lah. Macam mana boleh terlepas di kalangan kita ni. Kitab ni di antara kitab yang penting bagi ana lah. Ana susun balik. Dalam kitab ni ada 3 bab je. Cerita tentang mengenai umur kita ni, kita nak buat apa dia? Amalan setiap hari. Supaya bila kita mati, masuk syurga Allah. Yang kedua, bila kita ziarah orang sakit nak suruh orang sakit tu masuk syurga Allah. Kita dalam hidup kita ni, antara usaha yang kita kena buat, meramaikan orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara demikian. Sebab cuba kita perhati, orang bukan Islam dekat dengan orang sakit, dia akan pergi ziarah orang sakit tersebut. Untuk apa dia? Matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita pula kena usaha matikan orang ni dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana orang tu menghadap depan Allah dengan husnul khatimah? Ada beberapa amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah. Dan yang ketiga dalam kitab ni cerita tentang ni, kalau kita sendiri dekat nak menghadap depan Allah, nak buat macam mana? Kalau tuan-tuan sampai, nampak dah masa kita ni memang betul dah sampai. Lalu Rasulullah ajar satu doa yang diajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah, Abu Hurairah, nak tak kalau kamu disahkan ada penyakit, kemudian kamu tahu dengan penyakit ni membawa kematian pada kamu, kamu baca doa ni, kemudian kamu baca doa ni, kamu baring, kamu tidur, kemudian lepas pada itu kamu meninggal dunia, wahai Abu Hurairah, tempat kamu dalam syurga Allah, Allah haramkan jasad kamu dalam neraka Allah. Lalu Abu Hurairah sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia doa itu ya Rasulullah? Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat sampai pada guru saya waktu mana saya belajar kat Universiti Al-Azhar Mesir dahulu. Dia kata, aku nak baca doa ni, kemudian kamu ikut doa ini. Kemudian kami ikut je doa yang dibaca tersebut. Kemudian hujung tu dia sebut, aku ijazahkan doa ini pada kalian semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa yang diajar oleh guru saya ni. Tuan-tuan ikut je bacaan yang saya baca ni. Kemudian lepas pada sebut, saya akan sebut, saya ijazahkan doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah jawab, kami terimalah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dibaca doa sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca doa ni, tuan-tuan ikut ya. Doa yang saya baca ni. Kemudian hujung nanti saya akan sebut, saya ijazahkan doa ini. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini insya-Allah. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan. Kathiran. Tayyiban. Mubarakan fih. Ala kulli halin. Allahu Akbar. Kabiran kibriya. Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu
bikulli makanin. Allahumma in kunta amradtani litaqbida ruhi fi awwali maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ni. Kitab ni adalah kat luar nanti Farhan sekalian. Kalau Farhan sekalian ada masa, Farhan sekalian hafal doa-doa macam ni. Ada banyak lagi doa-doa yang ana susun dalam kitab ni. Tuan-tuan ajar pada mak ayah kita, mak kita ayah kita, ajar pada mereka sebut. Sebut pada mak kita ayah kita, mak baca doa ni, ayah baca doa ni, biar kita semua selamat daripada neraka Allah dan kita masuk dalam syurga Allah. Sebut pada keluarga kita demikian. Bila kita ziarah orang sakit, kita bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baguslah daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Kadang-kadang kita ziarah orang sakit bagi buah-buah, dia pun tak makan dah buah-buah tersebut. Lebih baiklah kita ziarah bagi kitab-kitab macam ni. Dia tengok je kitab macam ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu, senang kita ni. Nak sebut tak tergamak sangat kita ni. Jadi amalan pada diri kita demikian. Yang keduanya jemaah sekalian, tolong ambil pamphlet ni lah. Kejap lagi ada kat luar nanti. Pamphlet ni saya sedang bangunkan sekolah mak tahfiz saya ni kat Syekh 8 ni sendirinya. Pelajar-pelajar ada kat dengan 200 orang pelajar yang menghafal Quran. Kemudian saya bangunkan di Pahang, pelajar di sana, keseluruhan di Kelantan, kemudian di Pulau Langkawi, kemudian di selatan Thailand. Pelajar ada lebih kurang hampir 1000 lebih pelajar. Kita ambil anak-anak yatim, orang miskin, untuk mereka menghafal Quran. Mereka hafal Quran, kemudian kita sambung mereka belajar sampailah ke universiti di luar negara, di Jordan, di South Africa dan sebagainya. Anak-anak ni sendiri, alhamdulillah mereka menghafal Quran. Anak orang anak yatim dan miskin, kita tanggung mereka belajar sebut. Seorang-seorang kita tanggung RM3,500 seorang. Seorang yang belajar tersendiri. Datang daripada Sabah kita tanggung, ada lebih kurang 6 orang ke 7 orang. Ada yang datang daripada Singapura, datang daripada merata di tempat di Syekh 8 ini sendiri. Alhamdulillah kita tanggung tersebut. Jadi apabila masuk bulan Ramadan ni, kami memerlukan sangat dah untuk tajaan berbuka puasa. Kalau jemaah yang ada kelapangan rezeki, jemaah ambil je pamphlet ni, pergi ke Maybank, ke CIMB dan sebagainya, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan dia akan bawa manfaat lah pada kita semua insya-Allah. Ambil kesempatan sama-sama kita ni, kerana musim sekarang ni musim yang teruk sangat keuangan. Yang rasa sangat ekonomi kita semakin teruk dan harga barang pun meningkat. Jadi menyebabkan tekanan pada kami lah, terutama yang dalam menanggung perkara demikian. Pakat-pakat tangguhlah, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul di penghujung bulan Sya'ban ini ya Allah, untuk memasuki bulan Ramadan al-Mubarak ini ya Allah. Di saat mana dosa-dosa kami masih lagi menimbun ya Allah, kami tadahkan tangan kami pada malam yang baik ini ya Allah, mengharapkan agar diampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, malam yang baik ini kami berkumpul di dalam rumah kamu ini ya Allah, mengharapkan agar kami disembuhkan penyakit yang mendeриtai penyakit ini dalam hidup kami ya Allah. Kamu jadikanlah penyakit-penyakit itu ya Allah kesembuhan dengan sebab doa-doa sesama kami ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan petunjuk hidup ini ya Allah, agar kami ditunjukkan jalan hidayah dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Tak terkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana diusung jenazah kami nanti untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling salih, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke lian lahat nanti, ya Allah. Kala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti, ya Allah, kamu ringankanlah himpitan kubur itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah, daripada wangian raihan saat mana dihadapkan kami ke kiblat nanti, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami, ya Allah, di antara taman-taman syurga bagi mereka yang saleh itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam tama kami di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, arwah guru kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu kembali saat kami didukung oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat senda gurau kami dengan mereka dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kepala ini dibelai dan dipeluk oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami di saat mana bersahur itu, ya Allah. Rindu saat berbuka puasa dengan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat itu, ya Allah. Rindu saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya saat-saat kami bersama dengan mereka itu dahulu, ya Allah. Kecuali dengan tadahan doa ini, ya Allah, kamu jadikanlah kubur mereka itu di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami dahulu, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu dahulu, ya Allah. Kami pernah melukakan hati ibu kami sewaktu-waktu dahulu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di waktu itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya dahulu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Saat lena yang panjang, ya Allah, terasa sejuk di pipi kami, ciuman daripada ibu kami dahulu, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami demam, ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami, ya Allah. Saat mana kami membesar, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan hari ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak dimustajabkan di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah,
Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, Ya Allah. Sejijik mana pun kami ini dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-hamba kamu di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Anugerahkanlah kami malam Lailatul Qadar untuk kami ini, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي